Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adlina Sarah binti Razaimi dari HL112-4BB. Jadi tujuan kami membuat video presentation ini adalah untuk menerangkan sedikit tentang pengambilan diet kami selama 14 hari, iaitu pada 7 hari berpuasa dan 7 hari normal ataupun tidak berpuasa. Jadi sebelum saya masuk kepada pengambilan diet saya sendiri, saya akan menerangkan sedikit tentang healthy diet ataupun diet yang sihat. Jadi apa itu diet yang sihat? Diet yang sihat adalah diet yang dapat membantu kita untuk mengekalkan atau memperbaiki kesihatan kita. Dan bagaimana untuk kita dapatkan diet yang sihat adalah dengan cara memakan makanan yang mempunyai nutrisi yang diperlukan oleh badan kita untuk lebih sihat dan memperoleh lebih banyak tenaga. Seterusnya saya akan menerangkan secara ringkas tentang pengambilan diet saya selama 14 hari, iaitu untuk 7 hari berpuasa dan 7 hari normal atau tidak berpuasa. Jadi apa yang saya dapat lihat adalah corak pengambilan makanan saya adalah berbeza, iaitu pada 7 hari berpuasa pengambilan makanan saya lebih banyak daripada 7 hari normal. Hal ini kerana pada bulan puasa saya cenderung lebih lapar berbanding hari tidak berpuasa ataupun normal. Dan kelas makanan yang sering saya ambil ataupun yang paling banyak saya ambil adalah kelas makanan karbohidrat dan juga protein, iaitu datang daripada sumber makanan nasi dan juga ayam atau ikan. Dan nutrisi yang paling sedikit saya ambil adalah vitamin, kerana saya hanya mengambil sedikit sahaja sayur-sayuran dan saya tidak mengambil apa-apa jenis buah-buahan selama 14 hari tersebut. Dan untuk pengambilan air, saya mengambil sekurang-kurangnya 3 gelas sehari. Dan saya dapati bahawa pengambilan air saya tidak begitu menepati cadangan piramid makanan 2020, di mana cadangan tersebut adalah saya sepatutnya mengambil sekurang-kurangnya 6 gelas sehari. Jadi melalui pengambilan diet saya dapat simpulkan bahawa pengambilan diet saya kurang menepati cadangan ataupun ciri dari piramid makanan Malaysia 2020 dan juga recommended nutrition intake RNI 2017. Hal ini kerana kebanyakan pengambilan makanan saya adalah melebihi nilai yang sepatutnya saya ambil. Dan itu saja untuk ringkasan pengambilan diet saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Anis binti Rosmarhan dan saya daripada kelas HM112-4BB. Okay. Berdasarkan data yang telah saya kumpulkan pada 14 hari yang lalu, iaitu pada 7 hari biasa dan juga 7 hari berpuasa, saya mendapati bahawa corak pemakanan saya mempunyai banyak kekurangan. Hal ini kerana saya mendapati bahawa saya kekurangan dari segi pengambilan vitamin, iaitu yang bersumberkan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jika dilihat pada data yang telah saya kumpulkan, saya mendapati bahawa hanya beberapa hari saja saya mengambil sayur-sayuran sebagai sumber vitamin, dan hanya 1 hari atau 2 hari saja saya mengambil buah-buahan, iaitu buah kurma pada bulan puasa. Saya juga mendapati sepanjang 14 hari tersebut, saya banyaknya mengambil karbohidrat daripada nasi putih, mi dan juga roti. Untuk pengambilan protein pula, saya mendapati pengambilan protein dan juga karbohidrat adalah pengambilan yang utama untuk saya pada setiap hari. Tidak ada satu hari saya skip ataupun tidak mengambil sebarang karbohidrat ataupun protein. Namun begitu, pengambilan air masak ataupun air kosong adalah kerap kali. Pengambilan air masak adalah rutin dan wajib bagi saya pada setiap hari. Walau bagaimanapun, setelah saya mencatat 14 hari data ini, saya mendapati banyaknya kekurangan dan saya perlu imbangkan kembali corak pemakanan saya dengan memperbanyakkan pengambilan vitamin itu daripada sumber sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Atira binti Rozan Nizam daripada kelas
HM1124BB. Okey, pada video ini saya akan menceritakan tentang corak pemakanan saya sepanjang 7 hari berpuasa dan 7 hari normal. Pada hari berpuasa saya akan makan sebanyak 3 kali, iaitu ketika bersahur, berbuka dan juga moreh. Manakala untuk hari biasa ataupun normal, saya akan makan sebanyak 5 kali, iaitu ketika sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam dan juga makan lewat malam, iaitu supper. Jika dilihat daripada data yang telah saya kumpul sepanjang 14 hari, saya dapati bahawa corak pemakanan saya agak kurang seimbang dan banyak kekurangan kerana saya kurang mengambil vitamin dan juga tenusuk. Saya kurang mengambil sumber nutrisi vitamin, iaitu yang bersumberkan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kebanyakan vitamin yang saya ambil adalah yang bersumberkan daripada suplemen vitamin C yang saya makan ketika waktu pagi ataupun waktu malam. Bagi sumber tenusuk pula, pada 7 hari berpuasa, saya langsung tidak ambil tenusuk, tetapi pada 7 hari normal saya ambil 3 kali, iaitu ketika minum petang dan juga ketika makan lewat malam. Okey, sumber nutrisi yang paling banyak pula saya ambil adalah sumber karbohidrat yang bersumberkan daripada nasi yang saya ambil ketika waktu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam ketika hari normal. Manakala ketika hari berpuasa, saya akan mengambil nasi biasanya ketika berbuka puasa. Seterusnya, jika dilihat daripada data yang telah dicatatkan, saya dapati bahawa saya sering skip makan tengah hari dan juga makan malam. Pengambilan air mineral ataupun air kosong pula adalah menjadi rutin dan juga saya akan mengambil secara kerap, sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Kesimpulannya, berdasarkan daripada pemakanan saya selama 14 hari, saya dapat lihat bahawa saya perlu mengubah semula corak pemakanan saya supaya mengikut piramid makanan seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hal ini demikian kerana corak pemakanan yang seimbang dan juga teratur akan menjaminkan kesihatan tubuh badan kita. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nur Adawiyah binti Seramli daripada HM1124BA. Tujuan video ini adalah untuk berkongsi tentang pelan menu pengambilan makanan saya selama 14 hari selepas melakukan pemantauan dan catatan tentang cara pengambilan makanan harian. Saya harus menukar cara pemakanan saya untuk kesihatan diri saya juga dan selari dengan piramid makanan Malaysia yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ketika berpuasa, corak pemakanan saya lebih tersusun berbanding di hari normal. Namun begitu, makanan yang dipilih adalah sangat tinggi nilai protein dan karbohidrat, manakala rendah dari segi vitamin. Saya hanya makan sayur yang ada di dalam lauk yang saya beli sahaja, sedangkan kadar kuantiti sayurnya tidaklah begitu banyak. Selain itu, kurangnya pengambilan air mineral sangatlah ketara sedangkan saya banyak mengambil makanan yang manis. Dalam seminggu, saya hanya mengambil air mineral hanya 2 kali sahaja, manakala data untuk 7 hari biasa amatlah tidak berapa memberangsangkan. Ini kerana terlalu banyak makanan yang berlemak yang saya ambil. Makanan sebegini boleh mengakibatkan kolesterol sekiranya saya tidak mengubah cara pengambilan makanan saya. Setelah diteliti, dapat saya nyatakan bahawa jumlah saja yang paling banyak saya ambil ialah karbohidrat dan diikuti oleh protein, manakala kurang dari segi vitamin. Oleh sebab itu, dapat saya simpulkan bahawa pengambilan makanan saya selama 14 hari tidak mengikuti piramid makanan Malaysia. Ini kerana kurangnya pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam kelas makanan saya. Faktor perbezaan waktu juga telah mengubah cara dan selera pemakanan saya. Saya perlu kerap makan sayur, buah-buahan dan mewajibkan pengambilan air masak setiap hari supaya badan saya dapat menutralkan makanan yang saya makan. Oleh sebab itu, di sini terdapat beberapa cadangan menu sihat yang ingin saya kongsikan dan boleh dijadikan sebagai contoh menu yang baik. Untuk sarapan pagi, kita boleh mengambil bijirin sebagai sarapan dan dimakan bersama susu. Sebagai contoh, Coco Crunch. Selain itu, untuk makan tengah hari pula, pasta salad adalah sangat sesuai kerana ia sedap dan juga sihat. Ia boleh dikenakan dengan jus limau segar.
Manakala untuk tea time, salad buah atau sandwich bersama air teh panas adalah sangat sesuai. Seterusnya, untuk makan malam, ayam bakar dengan sos lada hitam bersama kentang leceh adalah sangat sesuai juga. Untuk menjadikan makanan itu lebih sedap, jus limau boleh dijadikan minuman untuk melengkapkan lagi hidangan tersebut. Akhir sekali, untuk menu kerapan malam, supper atau snack, kekacang dan biskut adalah sangat tepat kerana ia bukanlah makanan yang berat tapi boleh mengenyangkan, selari dengan piramid makanan Malaysia. Sekian, terima kasih. Diet to reduce weight ataupun diet untuk mengurangkan berat badan sebenarnya mempunyai banyak kelebihan yang dapat diperolehi oleh individu yang melakukan diet ini. Mempunyai berat badan yang tidak seimbang ataupun tidak normal, kebiasaannya akan menurunkan keyakinan diri seseorang individu. Diet to reduce weight ini sesuai untuk individu yang mempunyai keinginan untuk menurunkan berat badan supaya dapat meningkatkan keyakinan diri mereka. Selain itu, diet to reduce weight ini juga sesuai untuk diamalkan untuk mengurangkan kesakitan sengal badan dan juga untuk meningkatkan daya tenaga seseorang individu. Hal ini demikian akan membantu mereka menjadi lebih bertenaga untuk melakukan kerja-kerja seharian mereka. Diet ini juga dapat melancarkan pengaliran darah dan dalam masa yang sama dapat mengurangkan risiko diabetes dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, diet ini juga mampu untuk membantu mengurangkan risiko penyakit yang berbahaya seperti penyakit jantung dan juga stroke. Maka jelaslah di sini bahawa diet to reduce weight ini mempunyai banyak kelebihan dan juga bagus untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya, walaupun diet to reduce weight ini ataupun diet untuk mengurangkan berat badan ini sangat digemari oleh kebanyakan masyarakat ataupun kebanyakan individu, akan tetapi ia juga mempunyai kekurangannya. Jadi kekurangan yang pertama adalah diet to reduce weight ini tidak sesuai dilakukan oleh orang-orang atau wanita-wanita yang mengandung dan ibu yang menyusu. Bayi yang dikandung ataupun bayi yang baru saja lahir itu memerlukan nutrisi untuk tumbuh besaran. Kedua adalah mengganggu daripada segi nutrien di mana kita akan kekurangan nutrisi di dalam badan. Ia juga akan memperlahankan metabolisme kita. Seterusnya, kita juga akan berisiko untuk kehilangan otot. Sarankan untuk sesiapa yang melakukan diet ini untuk sentiasa minum air kosong untuk mengelakkan sebarang dehydration berlaku. Dehydration ini dapat mengakibatkan pelbagai lagi penyakit lain seperti sembelit, sakit kepala, sengal badan dan juga kekurangan tenaga. Jika diet ini dilakukan secara ekstrim, ia akan mengganggu kesihatan mental seseorang. Apabila kesihatan mental seseorang itu terganggu, berlakulah penyakit seperti anoreksia dan bulimia di mana mereka terlalu obses untuk menurunkan berat badan sehingga melebihi daripada berat ideal ataupun BMI yang sepatutnya, iaitu BMI normal. Oleh sebab itu, kita perlu bersederhana dalam melakukan diet ini kerana di sebalik kelebihan yang dimiliki, ia juga memiliki kekurangan yang berbahaya kepada tubuh badan manusia.